Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini dalam satu majlis pelancaran kempen Saman Eko bagi kali gelombang yang kedua, khususnya terhadap isu pengeswastaan Saman Eko yang telah pun dilakukan oleh kerajaan sekarang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah sebelum 11 malam nanti beliau akan sampai. Kepada PAS Kawasan Gombak, Ustaz Salahuddin Nasir khususnya di Pertua, dan semua pihak yang telah turut membantu kami bagi menjayakan majlis kita pada malam ini. Dan tadi kita telah pun mendengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Saudara Taufik, pengarah program kempen ini. Kita akan menjelajah ke seluruh pelosok negara untuk bertemu dengan masyarakat dan rakyat, khususnya hampir 4 juta mangsa Saman Eko seperti mana yang diumumkan oleh JPJ pada hari ini. Hampir 4 juta mangsa Saman Eko yang menghadapi tekanan dari sudut halangan untuk mereka memperbaharui lesen memandu mereka ataupun cukai jalan mereka. Jadi kita akan berusaha untuk bertemu dengan hampir 4 juta mangsa Saman Eko, dan kita nak bertemu juga dengan bakal-bakal mangsa Saman Eko. Tetapi bukan bermakna kita menggalakkan untuk orang memandu ikut suka. Tidak. Kita mempunyai satu pendirian yang jelas. Bantahan kita terhadap Saman Eko ini ialah bantahan terhadap Saman Eko yang tidak mengikut proses perundangan seperti mana yang berlaku selama ini. Ini stand kita. Tetapi dalam masa yang sama kita berkendakan kepada semua pengguna jalan raya, pemandu-pemandu khususnya, mesti memandu secara yang berhemah. Memandu secara yang berhemah untuk menjaga kepentingan kita bersama, supaya keselamatan jalan raya dan keselamatan orang ramai dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, bila kita sebut Saman Eko ini, dia mesti bermula kepada persoalan pindaan Akta Pengangkutan Jalan tahun 2010. Ini isu dia. Walaupun isu Saman Eko itu sebelum daripada itu sudah pun timbul, tetapi mutakhir ini kita mesti melihat kepada 3 perkara daripada pindaan Akta Pengangkutan Jalan tahun 2010. Pertama sekali, pindaan ini ialah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak pun menyangkuti persoalan-persoalan untuk nak mengelak daripada berlakunya kemalangan-kemalangan maut yang ngeri yang sering dipaparkan oleh media massa selama ini. Sebab kerajaan kata bahawa pindaan ini ialah bertujuan untuk nak mengatasi masalah kemalangan-kemalangan maut yang ngeri yang berpunca daripada pemanduan yang tidak berhemat yang dilakukan oleh kebanyakan pengguna-pengguna jalan raya. Jadi ini satu topik. Yang keduanya ialah berkaitan dengan Saman Eko itu sendiri. Kerana pindaan ini masih mengekalkan persoalan masalah Saman Eko, khususnya dari segi penyenaraian hitam terhadap orang-orang yang dikatakan gagal menjelaskan kompaun melalui notis yang telah dikeluarkan oleh pihak polis kepada mereka. Ada 15 juta saman yang telah dikeluarkan oleh polis, khususnya 15 juta saman yang membabitkan, seperti yang saya katakan tadi, hampir 4 juta orang. Hampir 4 juta orang campur dengan saman daripada JPJ dan juga PBT, iaitu DBKL. Maknanya isu Saman Eko adalah isu kedua selepas daripada pindaan ini yang perlu kita bicarakan. Yang ketiganya ialah isu Saman Eko di swasta. Dulu Saman Eko dikendalikan oleh siapa? Oleh polis dan juga oleh JPJ, oleh PBT.
Tetapi hari ini dengan pindaan ini, Saman Eko yang dikatakan Saman Eko itu akan dikendalikan oleh siapa? Oleh dua syarikat apabila kerajaan menswastakan Saman Eko ini kepada dua syarikat yang saya akan sebutkan nanti. Baik. Pindaan ini tuan-tuan, kita bersetuju dari segi prinsip bahawa kita perlu meningkatkan proses pendidikan kepada pengguna-pengguna jalan raya supaya mereka dapat mengguna jalan raya dengan baik, dengan selamat, untuk pastikan penggunaan jalan raya itu mesti bebas daripada kemalangan. Seringkali kita telah dipaparkan dengan kemalangan-kemalangan maut, kemalangan-kemalangan ngeri. Sebab itu kita bersetuju kalau ada usaha untuk meningkatkan denda ke atas orang yang memandu secara yang tidak berhemat, memandu secara yang menggila. Kita bersetuju. Kita bersetuju supaya mereka mesti dihukum secara dengan hukuman yang lebih berat untuk memastikan supaya pemandu-pemandu ini lebih takut untuk memandu dan melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, seperti mana memandu secara yang menggila yang boleh mengakibatkan kemalangan maut ataupun kemalangan ngeri di jalan raya. Tetapi apa yang dilakukan dalam pindaan-pindaan ini, sebagian besar pindaan-pindaan ini tidak pun menyentuh persoalan mengatasi masalah kemalangan maut. Contoh, saya katakan bahawa contohnya ialah apabila dipinda perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan number plate. Takkanlah pasal number plate yang menyebabkan berlaku kemalangan maut. Maknanya kesalahan yang berkaitan dengan number plate ini ditambahkan lagi dengan hukuman-hukuman yang tertentu. Hukuman yang dekat. Baik. Itu asal pasal tak diri kerana anak dia berada di hospital. Kesalahan yang berkaitan dengan number plate, gagal mempaparkan number plate mengikut apa yang diperuntukkan oleh undang-undang, saya tak nampak. Dan orang yang waras sudah tentukan berkata bahawa number plate bukan menjadi punca kepada orang memandu yang mengakibatkan kepada kemalangan maut. Pindaan yang kedua antaranya ialah kegagalan. Selepas ini kegagalan pemilik kenderaan ataupun orang yang memandu ini, pemegang lesen memandu ini, gagal memberitahu alamat baru kalau dia berpindah. Gagal. Kita gagal memberitahu alamat baru bila kita berpindah, akan dikenakan hukuman termasuk penjara. Jadi tuan-tuan, kalau seseorang itu gagal beritahu kepada JPJ bahawa alamat baru dia, kalau dulu dia daftar sebagai pemandu ataupun ambil lesen ataupun daftar kenderaan, ambil cukai jalan, dia alamat dia di Taman Bolton. 3 tahun selepas itu ataupun sekarang ini dia berpindah ke Batu Cape, dia tak report kepada JPJ, maknanya hukuman dia boleh sampai kepada peringkat penjara. Jadi saya katakan bahawa ini undang-undang yang langsung tidak masuk akal. Sedangkan kita berhadapan dengan isunya ialah isu kemalangan maut, kemalangan ngeri akibat berpunca daripada pemandu-pemandu ini tidak mempunyai tanggungjawab. Kerana apa? Kerana mereka gagal untuk memahami tanggungjawab bersama dalam konteks penggunaan jalan raya. Sebab itu kita lihat bahawa pindaan pada undang-undang ini langsung tidak memberikan kesan ke arah meningkatkan kesedaran masyarakat dan rakyat untuk memandu secara yang betul, secara yang berhemah. Banyak lagi tuan-tuan pindaan-pindaan yang langsung tidak menyentuh persoalan yang berkaitan dengan kemalangan ngeri. Umpamanya kesalahan memberikan maklumat palsu, umpamanya kesalahan berkaitan dengan penimbangan kenderaan, kesalahan berkaitan dengan pertukaran alamat, kesalahan kerahsiaan maklumat, kesalahan kegagalan mengemukakan nama dan alamat, kesalahan galangan jalan, kesalahan berkaitan dengan pendaftaran kenderaan motor, kesalahan berkaitan dengan lesen perdagangan, kesalahan kegagalan memperagakan nombor pendaftaran. Semua kesalahan-kesalahan ini tidak ada kaitan dengan persoalan
pemanduan yang tidak berhemah yang menyebabkan, yang menjadi punca utama kepada kemalangan maut dan kemalangan ngeri di jalan raya. Sebab itu kita katakan bahawa kemalangan-kemalangan ini, pindaan kepada undang-undang ini sebenarnya adalah pindaan-pindaan yang tidak menyentuh persoalan-persoalan pokok. Ada satu lagi pindaan yang dibuat ialah untuk membolehkan polis dan JPJ mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemilik kenderaan ini di jalan-jalan persendirian, private, jalan-jalan persendirian, termasuk jalan ladang. Jalan ladang dalam kebun getah, kebun kelapa sawit. Orang pergi ke kebun kelapa sawit, pergi nak ambil buah, pergi kebun getah nak memotong, kereta dia tak ada rotek. Kalau JPJ masuk dalam tu, polis masuk dalam tu, tahan dia bersalah. Dulu tak ada. Jalan-jalan ini tak boleh. Sebab jalan-jalan ini tidak ada tanggungjawab kepada pihak polis, kerana jalan ini sebagai jalan yang tidak digazetkan. Sama sekarang. Dan saya katakan bahawa kalau orang pergi ke ladang umpamanya, takkanlah orang itu hanya menggunakan kenderaan itu pergi ke ladang. Sedangkan dalam konteks insurans, kalau berlaku kemalangan jalan raya dalam ladang, polis boleh pergi siasat, tapi insurans tak cover. Sebab apa? Sebab dia berlaku kemalangan di jalan persendirian. Tapi kalau naik motor tak ada lesen, naik motor tak ada rotek, di jalan ladang, polis boleh tangkap, polis boleh tahan, boleh saman. Boleh saman dan boleh denda. Kita boleh heret kita mahkamah. Kalau kita tak bayar juga, kita akan di blacklist ataupun di senarai hitam. Jadi maknanya kerajaan sekarang ini begitu mengejar masyarakat dan rakyat ni sampai ke lubang cacing, hanya semata-mata untuk nak cari, nak cekik darah rakyat, nak ambil duit daripada rakyat supaya menampung segala perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan. Hasil negara yang begitu lumayan yang ada dalam negara kita sekarang ini sudah dianggap tidak mencukupi untuk membantu kerajaan bagi melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. Sedangkan hasil negara yang lumayan ini hilang begitu saja akibat daripada apa? Akibat daripada pembaziran, ketirisan dan kebocoran, iaitu melalui amalan rasuah dan sebagainya. Ini kerajaan yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu kita katakan bahawa pindaan ini langsung tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan pokok yang sepatutnya menjadi tumpuan daripada pihak kerajaan, khususnya JPJ, iaitu mengatasi masalah kemalangan maut, iaitu bermula daripada isu-isu pemanduan berhemah yang sepatutnya menjadi amalan kepada masyarakat pengguna jalan raya sekarang. Ini saya katakan bahawa kepada pindaan ini. Yang keduanya ialah persoalan saman ekor. Saya kata dalam parlimen, hang nak saman ekor ke nak saman kepala ke, hang saman. Kita tak kisah dia nak saman ekor, nak saman kepala, itu undang-undang. Sebab kita bersetuju bahawa kena ada undang-undang untuk mendidik masyarakat dan rakyat. Kita bersetuju. Tetapi macam mana sekalipun, sebarang tindakan yang nak dikena mesti mengikut proses perundangan yang telah termaktub di dalam undang-undang itu sendiri. Tak boleh dia kata bahawa kita buat salah tetapi dia juga buat salah. Betul pengguna jalan raya buat salah, tetapi kamu kena ambil tindakan dia kepada dia, iaitu dengan tindakan yang betul. Tak boleh kamu ambil tindakan ke atas pesalah dengan kamu juga melakukan kesalahan. Apa yang berlaku sekarang ini ialah tindakan kerajaan selama ini melalui tindakan saman ekor ini, dia mengambil tindakan menghukum orang yang dikenakan saman ekor, yang dikatakan saman ekor itu, dengan kerajaan sendiri, JPJ sendiri khususnya melakukan kesalahan, termasuk pihak polis. Isu dia tuan-tuan ialah isu menyenarai hitam mereka-mereka yang menjadi mangsa saman ekor, iaitu bila nak pi memperbaharui cukai jalan, kita tak boleh memperbaharui cukai jalan pasal ada saman ekor. Dia minta kita selesai dengan
agensi ataupun institusi yang lain termasuk polis dan juga PBT yang mengikut prosedur ini. Dia suruh kita pergi selesai dulu, baru kita boleh bayar road tax, memperbaharui cukai jalan kita ataupun lesen. Sedangkan yang dikatakan saman yang kita terima selama ini, kebanyakan semuanya terima, dia bukan saman, hanya notis pemberitahu kepada kita. Notis daripada polis bagi tahu kat kita sekian hari bulan kenderaan kamu ini lari lebih daripada had kelajuan dia. Sekian tarikh, sekian jam, sekian tempat, dia kata. Kilometer sekian. Kamu lari laju lebih daripada had kelajuan yang ditetapkan. Kemudian dia kata kita ditawarkan kompang RM300, ataupun kita menamakan siapa sebenarnya yang memandu kereta kita hari itu. Sebab bagi dia kalau kita boleh menamakan siapa pemandu, maka orang itulah yang akan dihantar notis yang kedua untuk dikenakan tindakan compound, ataupun selepas daripada itu sepatutnya diheret ke muka pengadilan. Tapi selama ini tak ada siapa pun orang yang menerima notis yang dikatakan notis yang mereka selalu sebut saman ekor. Mereka ni bukan ketahuan, notis satu, saman ekor lain, saman lain, notis lain. Mereka tak faham. Macam pembicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ketahuan antara punggung dengan mulut. Hari ini tak ketahuan antara punggung dengan mulut. Budak sepol tu habaq kat doktor. Budak sepol tu habaq kat doktor. Dah, saya bukan diliwat, tapi ada percubaan untuk liwat saya dan percubaan untuk paksa saya buat seks oral. Yang polis pergi kata, dah, masuk dah. Tak ketahuan dulu itu. Tak ketahuan dulu semua. Sama juga dalam isu ini. Dia tak ketahuan antara soal notis dan saman. Notis bagi tahu kat kita, saman tu surat minta kita pergi mahkamah. Mana ada saman suruh kita bayar? Adakah saman suruh kita bayar? Saman bukan boleh suruh kita bayar. Saman suruh kita pergi mahkamah. Saman minta kita hadir di mahkamah sekian-sekian tarikh. Tu saman. Kalau suruh kita ataupun bagi tawaran kat kita bayar RM300, itu notis. Suruh kita namakan siapa pemandu, itu notis. Lepas notis dia kena kemukakan satu saman. Kalau kita tak bayar RM300, baru dia kemukakan saman. Saman itulah kita kena pergi mahkamah. Tetapi hari ini tuan-tuan, dia kira yang itulah notis, yang itulah saman. Jadi undang-undang ni dia tak pakai dah. Undang-undang Akta Pengangkutan Jalan ni dia dah tak pakai dah. Dia kira pakai umum sekali. Jadi bila dia hantar notis, dia ada tempoh-tempoh yang tertentu. Lebih daripada tempoh tersebut, dia kena bawa ke mahkamah. Kalau kita tak bayar, kalau kita tak jawab, kita tak maklum kepada dia, tak jawab siapa pemandu, maknanya dengan sendiri itu bermaksud bahawa kita yang memandu. Bila bermaksud kita yang memandu, bermakna bahawa dia kena bawa kita pergi mahkamah, saman kita ke mahkamah. Sebab lepas daripada tempoh sekian kita tak bayar, dia kena saman kita ke mahkamah. Tapi hari ini tak ada siapa pun disaman ke mahkamah. Tak ada siapa pun disaman ke mahkamah. Sedar-sedar nak memperbaharui rotek, encik minta maaf, encik tak boleh perbaharui cukai jalan encik sebab encik tak selesai lagi masalah-masalah dengan polis yang berkaitan dengan apa yang disebut, yang dikenali hari ini sebagai saman ekor. Padahal itu bukan saman, itu notis. Notis dikatakan melakukan kesalahan kelajuan lebih daripada had yang telah ditetapkan. Itu notis. Ini yang telah digunakan oleh kerajaan, khususnya oleh JPJ, untuk menghalang rakyat negara ini menggunakan harta benda kita, khususnya kenderaan kita, untuk digunakan jalan raya. Dan inilah yang berlaku yang menyebabkan timbul keluh kesah di kalangan masyarakat dan rakyat sejak setahun yang lalu. Apabila kerajaan menguatkuasakan
blacklist senarai hitam ini, dia telah menimbulkan keluh kesah di kalangan masyarakat dan rakyat dalam negara kita, khususnya hampir 4 juta orang mangsa saman ekor. Dr. Badrul antara salah seorang, dia kata dia nak lawan, dia tak bayar. Syabat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, ini yang kita bantah. Kita bantah kerana apa? Kerana dia menyenarai hitam. Kita tak bantah dia nak saman, dia nak hantar notis 10 kali, 20 kali dia hantarlah notis. Yang penting dia tak boleh halang kita guna kenderaan. Dia tak boleh halang kita memperbaharui cukai jalan. Dia tak boleh halang kita untuk memperbaharui lesen memandu. Bagi saya bahawa satu yang sangat tak wajar apabila JPJ menghalang kita memperbarui lesen memandu, bermakna bahawa dia telah menggalakkan orang ramai memandu tanpa lesen. Satu yang malang apabila JPJ menghalang kita untuk memperbaharui, enggan untuk menerima pembaharuan cukai jalan yang kita nak buat, bermakna bahawa dia telah menggalakkan orang ramai memandu tanpa cukai jalan. Ini bermakna bahawa JPJ dia kata dia nak galakkan orang ikut undang-undang, tetapi dia menggalakkan orang untuk tidak ikut undang-undang. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Polis melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang, kerana sepatutnya polis mengeluarkan satu saman untuk minta hadir ke mahkamah. Itu yang sepatutnya. Tapi polis tak hantar. Polis guna JPJ, tolong aku Ustaz, hang tolong blacklist mereka ni supaya memaksa mereka ni mai bayar. Baik. Pasal apa polis tak nak pergi ke mahkamah sebelum daripada pindaan akta ni? Dia ambil guna kamera TrueCam. TrueCam ini maknanya kamera satu ambil gambar, yang kedua kesan hak laju, yang ketiga video. 3 function kamera polis yang duduk sembunyi balik tiang. Dia ambil sebelum pindaan ini. Dalam undang-undang ini tak ada pun perkara yang menyebut bahawa rakaman gambar itu boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Tak ada. Sebelum pindaan ini dibuat pada bulan 12 baru ni. Bulan 12 baru ni pindaan ini dibuat. Sebelum pindaan ini dibuat, dalam undang-undang tidak pun mengatakan, tak ada peruntukan yang mengatakan bahawa gambar yang diambil oleh polis di balik tiang tu, gambar yang menunjukkan kata, ada gambar yang menunjuk bukti kata kita lari lebih daripada kelajuan dengan gambar pemanduan, nombor kereta dan sebagainya, gambar itu tak boleh dijadikan bukti kerana tak ada dalam peruntukan undang-undang. Sebab itu saya katakan bahawa polis tak berani bawa kita ke mahkamah kerana dia tahu kalau pergi ke mahkamah mesti membebaskan, mesti melepaskan kita. Jadi sebab itu kita katakan bahawa bila dah kamu sendiri buat benda yang salah, buat yang tak betul, kamu kena akui. Sebab itu sekarang ini baru dimasukkan dalam pindaan bulan 12 baru ni, baru dimasukkan pasal-pasal tertentu yang mengatakan bahawa rakaman itu boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Baru masuk. Maknanya tuan-tuan, kalaulah dikata bahawa undang-undang itu baru dimasukkan, bermakna bahawa tindakan ke atas 15 juta saman terhadap hampir 4 juta mangsa saman ini tindakan yang tak betul, tindakan yang tak sah, tindakan yang tidak berasaskan kepada undang-undang. Sebab itu kami lawan dalam parlimen. Ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat lawan. Saya sendiri saya kata bahawa oleh kerana undang-undang ini baru nak dimasukkan, peruntukan ini baru nak dimasukkan, proofnya, buktinya mengatakan bahawa yang duk buat selama ini tak sah, tak betul, tak ikut undang-undang, kerana tak ada undang-undang. Oleh sebab itu saya kata 15 juta saman ke atas 4 juta pemilik kenderaan ini mesti dihapus kira, mesti di write off. Sebab
Sebab kalau tidak, dia menjadi satu pengenaian, beban yang amat sangat ke atas pemilik kenderaan. Dia nak perbarui cukai jalan Honda 50 RM2 lah. Tapi kena bayar saman dia sampai 600. Tak boleh modal kawan. Tak, sebab bagi saya, bila tak bawa di mahkamah, saman tu sendiri belum tentu betul. Umpamanya baru ni utusan Malaysia ke Harian Metro, utusan Malaysia sia seorang pakcik tua di Negeri Perlis duduk sempadan Padang Sak, Padang Melangit. Dia kata dia dapat sama ekor notis saman. Dia kata motor kawan ni, motor orang tua ni 500 cc. Dia kata motor 500 cc apa, aku naik motor 70 motor kapcai. Tak, nombor sama, nama motor, nama motor yang sama. Tapi dia kata motor pakcik ni cc dia kuasa kuda ada 500 cc. Padahal dia kata, pakcik tu kata, motor aku ni lama dah aku tak ada, duduk dalam danau buruk. Lama dah aku tak ada, motor 70 cc. Tak, saya nak sebut, saya katakan bahawa ini satu pengenaian. Kalau kita banyak compound, bermakna bahawa dia belum pasti kata notis itu betul. Sebab itu nak proofkan notis itu betul ataupun tidak, mahkamah mesti proofkan sama ada kita laku ataupun tidak kesalahan tersebut. Tetapi hari ini kerajaan melalui JPJ pakai hukum terus kata kita bersalah. Atas notis tu dia pakai hukum terus kita bersalah, kena bayar. Ini yang kita tak setuju. Sebab itu kita kata bahawa kerajaan kena write off, hapus kira yang 15 juta saman yang dulu ni, atas peruntukan undang-undang yang lama mesti dihapus kira. Kita boleh setuju guna kaedah baru. Guna, sebab ada benda yang setuju, ada benda tak setuju. Baik, dalam undang-undang baru ni disebut oleh Menteri Timbalan Menteri semasa menggulung perbahasan. Dia kata syaratnya ikut undang-undang baru ni jarak berapa? Jarak 500 meter. Bila dia pasang kamera di beberapa beratus tempat, 831 tempat, dia akan pasang kamera yang statik di kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai selalu orang ambil kesempatan untuk lari laju, dan juga kawasan-kawasan yang sering berlaku kemalangan ngeri. Dia pasang 831. Itu termasuk pula dengan yang kamera yang mudah alih yang akan digerakkan melalui operasi-operasi tertentu yang akan dikendalikan oleh JPJ. Baik, dia kata ikut undang-undang baru ni, bila dia pasang kamera, sama ada kamera yang statik ataupun kamera yang mudah alih, 500 meter sebelum kamera itu kena bagi tahu kepada pemandu kamera di hadapan. 500 meter di hadapan ada kamera, dia kena bagi tahu. Itu undang-undang. Tak, hak yang selama ni yang tuan-tuan duk kena ni, yang polis duk balik tiang ni, dia bagi tahu apa kata ada depan. Tak ada, dia duk balik tiang lah, betul-betul nak kena orang. Dia tak bagi tahu. Yang bagi tahu kat kita siapa dia? Kawan hak bawa kereta belah jalan belah sebelah sana. Dia bagi lampu nak. Yang tu Pai UMNO boleh tiar. Pai UMNO Pakatan BN yang tu boleh kau tim dia. Boleh kau tim, dia bagi tahu kat kita, kata jaga, bagi lampu tu tahu dah, kata ada kamera, duk tunggu kita. Undang-undang baru syaratnya 500 meter kena ada signboard, beritahu, papan tanda beritahu 500 meter di hadapan ada kamera. Maknanya itulah dia antara proses mendidik. Bila kita nampak kita ada kamera, kita akan seluruhkan kereta. Jadi bila sampai 831 tempat, umpamanya kita katakan kalau sampai 831 tempat dia akan pasang kamera ni tuan-tuan, mana sempat kita nak bawa laju, betul tak? Mana sempat kita nak bawa laju. Sekejap tengok ada kamera, sekejap tengok ada kamera, tak sempat kita nak laju. Jadi dengan sendirinya proses mendidik menjadikan kita ini membiasakan diri kita dengan permanduan yang berhemah,
iaitu pemanduan yang tidak melanggar melebihi daripada had kelajuan yang telah pun ditetapkan oleh DPJ. Sebab itu kita katakan bahawa oleh kerana undang-undang yang lama ini tak mensyaratkan untuk mereka meletakkan signboard 500 meter di hadapan ada kamera, maknanya kita katakan bahawa wajar 15 juta saman ke atas hampir 4 juta orang ni mesti dihapus kira. Karena ini bagi saya, bagi kita ialah satu penganiayaan. Karena kita tak mau, kita hanya minta rakyat ikut undang-undang, polis, JPJ, kerajaan sendiri tak ikut undang-undang.